Baik, kita terus kepada tajuk yang kita kata tadi, iaitu bab majaa. Bab majaa fi zulmi, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan aniaya, buat zalim. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, berbuat aniaya itu ialah mencapuk hak orang. Nombor satu yang kata buat zalim ni apa? Pergi duk ambil hak orang, pergi duk rampas hak orang. Sama ada mencapuk dirinya, atau capuk kehormatannya, atau capuk harta dia, ataupun kita pergi buat zalim tu atas batang tubuh dia, pergi tabuh dia ke, ataupun kita tak buat lagu tu, tapi kita pergi jatuhkan maruah kehormatan dia. Kita pergi bawa cerita, kata dia ni teruk, dia ni dulu lagu ni, kita pergi jatuhkan kehormatan dia, ataupun kita pergi rampas harta dia. Seperti dia kata, satu orang hakim yang mengetahui antara seorang daripada dua yang berhukum. Ni contoh dia kata, satu orang hakim, mai depan dia ada dua orang, mai minta diadili depan hakim ni. So hakim ni pun tengok daripada orang ni, ada nampak rupa dalam kebenaran, dan dia tahu antara A dengan B ni, yang A ni orang benar, macam tu. Tetapi dengan sebab seorang lagi berpangkat, orang besar-besar atau orang kaya atau orang yang berhampir dengan dia, maka dijatuhkannya juga hukum salah ke atas yang berkebenaran itu. Oh, ni cerita hakim. Kita tuan-tuan hari ni jadi hakim di alam maya. Kita hukum orang semua, dia ni lagu ni, dia ni lagu ni. Hakim juga tu kan. Pasal apa? Pasal apa kita kata dia ni salah? Pasal dia ni bukan geng aku, dia ni bukan kelompok kita. Padahal kita tahu kata dia salah, tapi kerana dia ni geng kita, kita tak mau jatuh salah kat dia. Sama macam ni dia kata, satu hakim yang mai dua orang depan dia, yang si A ni tahu kata dia ni betul, dia benar, tapi pasal B ini orang yang ada pangkat, ada kedudukan, ada apa semua ni, maka dia kata apa? B betul, A salah. Begitu. Maka dikatakan hakim itu orang yang mencapuk hak orang itu pada dirinya. Dia sudah ambil hak satu orang, dan bernamalah hakim itu hakim zalim. Ni cerita apa? Contoh nombor satu apa? Satu orang jatuhkan hukuman ke atas orang yang tak bersalah, maka tindakan dia itu hakim yang zalim. Macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang kena capuk haknya itu dipanggil mazlum. Dalam bahasa Arab dipanggil apa? Mazlum, orang yang kena zalim. Dan boleh berlaku zalim itu di antara seorang dengan seorang yang sama-sama orang tiada bernama dan berpangkat. Sama-sama kita ni, sama-sama ahli qaryah Masjid An-Najah, tak ada pangkat apa, semua pangkat sama aja, makmum je semua kan, tak ada pangkat apa. Boleh jadi, dia kata, seperti orang-orang yang berpusaka, seorang berkehendak banyak dan elok, mau untuk mencapuk ambil hak taulannya lebih daripada habuannya. Dia kata contoh dia dalam bab harta pusaka, sama adik-beradik, pasal dia abang besar, dia pegang harta tu, dia abang ke adik-adik dia, ayah tinggal 150,000, dia tipu. Kalau dia abang betul, nanti bahagi tak dapat macam dia mau. So dia kata apa? Yang aku duk pegang akaun ayah ni, duk ada semualah harta ayah lebih kurang 150,000. Nampak tuan-tuan? Kita ingat tak ada ke lagu ni? Berlambak dah dah. Siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Adik hak nombor 3 ni, dia ni pandai ekonomi sikit. Dia kata takkan 150,000 dusun derian saja pun aku duk ingat. Dia kata lagu tu. Dia pandai sikit. Abang kata jangan cakap pandai. Aku tahulah, hampa bukan tahu apa. Hampa duduk di Kuala Lumpur lah apa semua. Aku yang duduk jaga semua. Buku bank dia semua aku pegang, harta-harta dia aku tahu. Lebih kurang dia kata 150,000. Lagi tak nak faraid ke? Aku mana ni? Dia kata. Semua kata faraid. Padahal hak ayah dia tinggal tu katalah 250,000. So dia sudah reserve siap-siap dah. Dia pun pergi settle buang dengan peguam pun semua. Buatlah lagu mana pun dia kata, bagi kira hak saya ni, hak ni. Pasal apa? Pasal mereka ni semua duduk dah di Kuala Lumpur, bukan ambil tahu pun kontor ni lagu ni sakit ke apa semua, tak main mati lagu nak ambil harta.
Dia ni pergi jadi satu orang apa? Zalim atas harta orang. Jaga tuan. Bukan ada pangkat apa pun, sama-sama adik-beradik je, sama-sama darah daging ni. Pergi buat lagu tu dalam bab harta pusaka. Tuan-tuan, jaga baik. Hari mati yang kata mak kita, hak perempuan-perempuan ni 3 orang contohnya tuan-tuan, pergi duduk lagu buka lemari dah. Gelang-gelang besar-besar tu dah. Tuan ingat tak ada ke? Dia buat contoh ni, contoh orang duk cerita kat saya lah. Pasal kita duk pergi mengajar. Hak laki-laki dia tak peduli hak tu. Tapi cerita dia tuan-tuan, tak boleh. Buat lagu tu tak boleh. Dia berkata kita 3 orang je perempuan. Abang ke abang-abang adik hak laki tu habis ha? Tak ada sahabat tu sahabat. Hak ni gelang-gelang rantai ni cerita orang perempuan dia pakai tahu apa. Tuan-tuan tahu, bawa keluar laki tu dia punya besar-besar. Tuan-tuan tahu mai tahun 70-an, tahun 80-an, tuan bukan tak tahu punggai kepala pun main joy. Berat tuan yang kata mah-mah tu. Kira lagu duk beda daripada 3 orang lah. Nah, hang kak satu, adik satu, aku satu. Kak satu, lagu duk buat macam gamat Piramli. Atok gelang rantai apa semua, okey, bungkus balik. Hak ni semua depa punya pasal. Tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Pasal dia nama pusaka, dia jadi pusaka. Han tak boleh buat kata ni harta orang perempuan lah apa semua. No, tak boleh. Tuan-tuan tahu, zalim dalam tak sedang tu. Yang ni hak Syekh kita duk bagi contoh ni, dia kata dalam sama-sama pangkat ni tak ada apa pun, tapi kita pergi buat zalim dekat orang. Kita duduk tempat kerja, kita orang nombor 2 bos. Bos suruh kita susun semua kerja bagi sesuai. Tapi pasal kita ni, kita ada geng kita. Kita ada geng kita di pejabat ni, kita tak mau lambat kerja kat kawan-kawan kita ni. Kita duduk lagu duduk kilas pi kok no. Tuan-tuan tahu tak? Ingat tak ada ke lagu ni tuan? Bukan pangkat besar sangat pun. Kan? Kita ni kira asisten je, pembantu kanan kepada pengurus produksi ke apa, pengurus eksekutif ke apa. Kita orang kanan dia percaya kat kita. Kita ada tim kita. So lagu duk bagi. Kawan duduk rasa aku je duk boleh kerja ni. Depa ni makan gaji sama. Gaji pun serupa sama semua. Tapi kerja aku 3, depa 1. Aku 5, depa baru 2. Nampak tuan-tuan? Orang kena zalim dia akan tahu kata dia kena zalim. Tuan-tuan agak-agak malam-malam dia tak doa ke? Contohlah kita duduk di mana pun, di sekolah ke, di mana ke, kita jadi orang besar. Kita buat naya dekat orang-orang ni. Agak-agak dia tak doa ke? Dia tak mengadu ke? Ya Allah, aku rasa aku ditindas. Aku tak ada masa dengan family aku. Aku tak ada masa dengan anak-anak aku. Hak aku diambil. Bos bagi kerja sampai ke rumah contoh. Dia tak mengadu kat Tuhan. Tuan-tuan tahu dia mengadu dekat Tuhan, tak ada hijab. Itu kita nak bagi tahu. So jangan. Biar kalau kita buat apa pun, jangan. Ni kitab kita nak ajak ni dalam bab kezaliman ni, jangan duk buat naya orang. Kalau ada duk teringat aku masa jadi bos syarikat lu, aku ada lah buat naya satu orang. Aku keram kat dia, bagi kerja bukan-bukan. Noh 5 file sekali atas meja. Kalau teringat lagu tu tuan-tuan, tumpan duk hidup lagi, pilah jumpa dia. Pi minta maaf banyak-banyak. Saya memang silap dulu, saya lagu tu lagu ni. Kalau nak marah pun marahlah. Kalau nak kata pun marah, tapi saya nak minta ampun. Tuan-tuan tahu, lagi kita duk hidup ni bagi settle bang benda ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dia kata seperti satu orang yang membunuh satu hidupan orang. Dia pergi bunuh lembu tu, contohnya mai duk makan pokok dia, pergi bunuh orang. Contohlah. Kemudian dikatakan bukannya dirinya membuat, bahkan sianu dia kata. Maka ia mencapuk kehormatan orang dan berbuat aniaya nama dia. Dia buat zalim kat orang. Orang Melayu dia kata apa? Pepatah baling batu sembunyi tangan. Dia baling batu, dia kata dia ni baling. Orang semua percaya pasal apa? Pasal dia ada kedudukan. Dia buat zalim pun, dia kata kawan tu, orang percaya pasal apa? Pasal dia ada kedudukan. Tuan-tuan, yang ni nama dia apa? Mengambil hak kehormatan orang. Sampai orang pandang serong kat dia ni. Maka dia panggil yang ni orang yang zalim, mengambil hak atau kehormatan orang. Muslimin dan muslimat, demikianlah dia kata, banyak misal berbuat aniaya itu, maka berbuat naya itu besar balasan siksanya di akhirat kelak daripada sisi Tuhan, sebagai tersebut dalam hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya,
An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah atau kama qala. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula zalim itu ialah kelam, yakni kelam-kelam pada hari kiamat. Nabi kata az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zalim hak kita buat di dunia, dia pergi jadi kelam di akhirat esok. Duk cari jalan tak jumpa, nak langkah titi sirak ni pergi jadi kelam. Tuan-tuan tak haru kan tuan-tuan? Nak letak kaki tak tahu tak mana. Ada orang yang boleh lintas menyentuh saja, ada orang tak sedar, tak tahu ada di belah sana, tak tahu dia ni tak tahu nak pergi ke mana, pergi jadi zulumat. Ni nak kata zalim ni. Dia kata aku semayang, aku puasa, aku macam-macam dah. Dia kata dengan kuliah lah lagu tu lagu ni buat pergi jadi lagu ni. Teringat masa tu teringat. Oh, padahal mulut ni tak boleh cover. Orang panggil apa? Mulut tak ada insurans. Nak kena batal balik tuan. Nak pi tak boleh, jalan tak nampak. Yang kata mahsyar ni tak ada satu cahaya pun yang nak boleh lorong kita, tuan-tuan. Bangkit daripada kubur esok, tak ada satu cahaya yang boleh duk lorong kita. Mana nak ada matahari macam hari ni, tak ada. Nak jalan pi ke mahsyar tu pun satu kelam duk ada. Hak nak suluh ni apa? Amalan je. Masa tu teringat apa? Hak tadi ni. Man kanat indahu mazlimatun li akhih. Siapa yang dah ada zalim yang dia buat kat kawan dia, teringat masa tu dia main. Memori tu akan main sendiri masa tu. Allah Ta'ala bagi kita duk ingat satu-satu kita buat. Nak kena pergi cari. Dinar tak ada, dirham tak ada, pahala bawa sikit. Aku bayar kan, maafkan aku nak bayar. Tuan-tuan, lagu tu punya doa dah. Habis pahala, tak ada apa nak bayar dah. Ini dikatakan oleh Nabi SAW, zulumatun yaumal qiyamah. Maka siapa yang buat zalim, itu kelam pada hari kiamat. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amr, daripada Siti Aisyah dan Abi Musa Al-Ash'ari dan Abi Hurairah dan Jabir radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya lagi, bermula ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Baik, kita tengok